Simpan 3 bulan pendapatan, labur selebihnya. Simpan 3 bulan pendapatan, labur selebihnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan dealer aktif di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan simpan 3 bulan pendapatan, labur selebihnya. Ini adalah pendapat ataupun ini adalah saranan ataupun syur daripada Tuan Mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, supaya simpan 3 bulan pendapatan sebagai dana kecemasan ataupun dan sebagainya. Lebih daripada 3 bulan kita perlu labur ke mana-mana instrumen ataupun ke mana-mana tempat yang kita ada ilmu tentangnya. Jadi alhamdulillah perkongsian saya pada malam ini merujuk kepada buku Wang Emas. Buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, karangan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pada muka surat 120. Tuan-tuan yang ada buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, sila rujuk muka surat 120. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i beritahu apa? Sebenarnya ini bukan sahaja saranan bagi pelabur emas sahaja, bahkan ini adalah antara disiplin penting sebelum melabur dalam apa-apa pelaburan sekalipun. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i beritahu apa? 3 bulan pendapatan mesti kita simpan di dalam bentuk cash. Maksudnya kalau orang gaji dia 1,000, maka 3 bulan pendapatan dia kena simpan 3,000. Kalau orang tu gaji 2,000, maka 3 bulan pendapatan dia ialah 6,000. Kalau orang tu gaji dia 3,000 sebulan, maka simpanan kecemasan yang kena ada, dia kena ada 9,000. Maksudnya 3 bulan pendapatan yang dia ada sekarang. Dan apa lagi yang diberitahu oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i? Dia beritahu ramai pakar keuangan syurkan simpan sekurang-kurangnya 6 bulan pendapatan gaji kasar sebelum meletakkan duit tersebut dalam mana-mana pelaburan. Dan Tuan Zulkifli beritahu apa? Ramai pakar-pakar keuangan ni dia syurkan 6 bulan. Jadi ada pakar beritahu 3 bulan, ada pakar keuangan beritahu 6 bulan pendapatan sebagai dana kecemasan untuk kita. Namun akan tetapi untuk pembeli emas, kalau orang biasa yang tak ada apa-apa simpanan emas, dia perlu ada 6 bulan gaji. Mesti ada 6 bulan gaji. Tetapi bagi penyimpan emas yang dia dah memulakan simpanan emas, bagi orang-orang macam ni dia kena buat apa? Dia bagi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i beritahu apa? Akan tetapi untuk pembeli emas, bagi saya, iaitu penulis buku, dia beritahu apa? 3 bulan pendapatan sudah memadai, sebab emas adalah duit juga. Kalau orang dah simpan emas, cukup sekadar 3 bulan gaji. Maksudnya kalau kita gaji kita 3,000, kita cukup ada 9,000. Selebihnya, lebih daripada 9,000 tu, yang tu kita guna untuk melabur di dalam bentuk emas. Itu sahaja. Tuan Zulkifli Syafi'i kata 3 bulan pendapatan dah cukup. Lebih daripada tu ialah kita simpan dalam bentuk emas. Bila-bila masa sahaja kita nak guna duit, kita nak pakai duit, emas tersebut boleh ditukar sahaja. Boleh tukar kepada duit sama ada dengan menjualnya atau pajak sahaja di arah nu. Orang yang ada emas, bila-bila masa dia perlukan duit, dia nak gunakan duit, dia boleh pajak ataupun dia boleh jual emas-emas tersebut tanpa perlu berhutang. Orang yang tidak ada simpanan emas ni sebenarnya dia kemungkinan kebarangkalian dia untuk berhutang tu sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Dia tidak ada apa-apa aset, dia tidak ada apa-apa untuk dijual. Maka bila dia terdesak perlukan duit, dia kena apa? Dia perlu meminjam dengan orang. Pinjam dengan mak, pinjam dengan ayah, pinjam dengan adik-beradik, pinjam dengan isteri, pinjam dengan anak. Last sekali dia pinjam dengan bank. Pinjam bank sekali, pinjam bank kali kedua, kali ketiga, sampai bank kata okey, tak ada masa dah, tak boleh dah kau nak buat pinjaman dengan bank. Lepas tu adik-beradik keliling pun dah tak nak bagi pinjaman. Maka apa yang berlaku lebih teruk daripada tu, dia pergi kepada ahlong. Pinjam dengan satu orang ahlong. Satu orang ahlong ni dia dah minta duit dia, bila nak bayar, dia nak selesaikan hutang dengan ahlong ni, dia pergi ahlong yang kedua untuk tutup hutang ahlong pertama tadi.
Lepas tu ahlong kedua ni minta juga hutang dengan dia, maka dia pinjam dengan ahlong yang ketiga. Maka apabila dia untuk tutup ahlong yang kedua, maka itulah berlaku. Last sekali berlaku kerosakan ekonomi. Maksudnya berlaku pengurusan keuangan dia tu dah celaru dah, maka susah untuk berpatah balik, susah untuk kembali normal duit pengurusan keuangan tersebut. Jadi tuan-tuan, sebab itulah sangat penting simpan emas. Bila kita terdesak, kita tak akan pinjam dengan siapa-siapa. Jadi apa yang diberitahu oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, apabila kita terdesak nak guna duit, kita boleh pajak ataupun jual emas-emas tersebut apabila berlaku apa-apa kecemasan. Jadi walaupun ia aset fizikal, tetapi ia bukan seperti menjual rumah atau tanah atau lain-lain pelaburan yang perlukan masa untuk mendapatkan tunai. Emas ni adalah satu aset fizikal. Emas adalah satu aset fizikal seperti rumah dan juga tanah. Tapi emas dan juga tanah, kecairannya sangat-sangat susah. Memakan masa 6 bulan, 9 bulan, setahun. Ada setengah kes berkaitan dengan harta tanah ni memakan masa 2 tahun. Jadi kecairan untuk kita dapat cash tu sangat-sangat susah. Sangat-sangat lama, sangat-sangat meletihkan kita untuk menunggu untuk dapat cash tersebut. Tapi apabila kita ada emas, tak perlu masa yang lama, tak perlu masa 1 hari, 2 hari, seminggu, setahun. Hanya dalam masa beberapa minit sahaja, tak sampai 1 jam, tak sampai setengah jam, kita dah dapat cash. Sebab itulah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i beritahu apa? Sebenarnya pakar keuangan letak 6 bulan gaji. Tetapi untuk penyimpan emas 3 bulan gaji dalam bentuk cash, selebihnya simpan dalam bentuk emas. Jadi adakah perlu betul-betul cukup simpanan 3 bulan dahulu baru layak beli emas? Timbul persoalan. Adakah mesti betul-betul cukup 3 bulan baru boleh simpan emas? Tuan Zulkifli beritahu apa? Memang itu yang paling baik. Akan tetapi saya tahu bukan ramai orang yang sudah bersedia dengan simpanan 3 bulan gaji pendapatan. Jadi Tuan Zulkifli beritahu apa? Bukan semua orang ni mampu untuk simpan 3 bulan gaji pendapatan. Bahkan ramai orang ada masalah lain kalau mereka tidak beli emas. Apa dia masalah yang timbul? Kalau dia tak beli emas, masalahnya ialah kebocoran wang. Orang tak menyimpan emas, potensi untuk berlaku kebocoran sangat-sangat tinggi. Belum sempat cukup simpanan 3 bulan pendapatan, duit itu sudah pun bocor, dibelanjakan. Untuk apa? Untuk beli gadget, untuk beli lansir, untuk beli sport rim. Walaupun sport rim lama tu masih lagi berfungsi dengan baik. Ada juga orang yang tukar perabot baru dan macam-macam lagi kebocoran pada perkara yang bukan keperluan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita takut berlaku masalah, apa dia masalah? Masalah kebocoran wang, maka tukarlah duit-duit kita yang ada tu, tukar ke dalam bentuk emas. Tukar ke dalam bentuk emas, jadikan emas sebagai salah satu daripada dana kecemasan. Kalau 3 bulan gaji cash tak mampu, maka dana kecemasan kita ni kita tukar terus kepada bentuk emas. Jadi duit ni ada 1 bulan gaji pun dah memadai. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang berkala Allah Taala, tuan-tuan nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan topik ini, tuan-tuan boleh rujuk buku yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, pada muka surat 120. Pada muka surat 120. Jadi alhamdulillah sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Tuan-tuan, bersama Public Gold kita boleh menyimpan emas bermula dengan RM100 sahaja. Daripada RM100 tuan-tuan boleh kumpul 1 gram. Daripada 1 gram tuan-tuan boleh kumpul jadi 1 dinar. Daripada 1 dinar tuan-tuan boleh kumpul sehingga menjadi 5 dinar. Dan daripada 5 dinar tuan-tuan boleh kumpul sehingga menjadi 1 kilogram emas. Jadi insya-Allah saya sedia untuk bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas pertama. Boleh kontak saya bila-bila masa. Saya akan bantu tuan-tuan untuk menjadi penyimpan emas yang berilmu. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.